علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد Waalaikumsalam. Terus buat apa ni? الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. Assalamualaikum. Bismillah, bismillah. Cobaan 1, 2, 3. Cobaan 1, 2, 3. Faslun fi mu'jizatin ukhra. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد Kalau gini jadi tak? Gini di mana gini? قلوبا شفها طول الصراط. علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا. Mana? Boleh gini? Angle kamera boleh gini? أيها المبعوث فينا
Ana letak atas iPad. Letak atas iPad. Jadi iPad tu kita tengok lah. وجب الشكر علينا مدى لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripada Allah. Kita sama-sama pada pagi ini dapat meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita sampai pada muka yang ke-372 cetakan Dubai pada fasal fi mu'jizatin ukhra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi mu'jizatin ukhra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menceritakan mukjizat-mukjizat lain yang ada bagi Rasulullah fi sairil jamadat, pada segala perkara-perkara jamadat. Jamadat ni makna benda yang bukan hidup. Perkara makhluk-makhluk yang bukan hidup, batu, pokok dan seumpamanya. Katasbihil ta'am, seperti makanan bertasbih, wa taslimil hajari, dan batu memberi salam. Wa mithlu hadza fi sa'iril jamadat, dan berlaku seumpama mukjizat ini pada perkara-perkara jamadat yang lain. Wa bihi ilahi qala hadatsana al-qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Isa at-Tamimi hadatsana al-qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Murabit Muhammad bin Murabit hadatsana al-Mulahhab Abu al-Qasim hadatsana Abu al-Hasan al-Qabisi hadatsana al-Marwazi hadatsana al-Firabri hadatsana al-Bukhari حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata kami biar pernah mendengar makanan itu bertasbih ketika dia sedang dimakan. Apabila disuap makanan tu, Rasulullah suap makanan tersebut, sahabat ni dengar makanan itu bertasbih, mengucapkan subhanallah subhanallah. Wa fi ghairi hadhihi riwayah, pada riwayat selain ini, an Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud juga, kunna na'kulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama wa nahnu nasma'u tasbihahu. Kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mendengar tasbih makanan tersebut. Wa qala Anas akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaffan min hasa. Kata Anas, kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengambil
satu genggam anak batu. Hasa ni batu-batu kecil. Fasabbahna fi yadi Rasulillah, maka anak batu yang Nabi ambil itu bertasbih pada tangan baginda. Hatta sami'na tasbih, sehingga kami dapat dengar tasbih. Kami dengar, memang dengar berbunyi anak batu itu bertasbih pada Allah. Thumma sabbahahunna fi yadi Abi Bakr. Sabbahunna. Kemudian Nabi pun ambil anak batu tu, dia letak atas tangan Sayyidina Abu Bakar. Dia tuangkan atas, dia ambil dan dia letakkan atas tangan Abu Bakar. Radhiyallahu ta'ala anhu, fasabbahna. Anak batu pun turut bertasbih. Thumma fi aidina fama sabbahna. Kemudian diletakkan anak batu itu, dialihkan kepada tangan-tangan kami, tak bertasbih, berhenti dah tasbih. Ini antaranya menunjukkan kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Warawa mithlahu Abu Dharrin, dan seumpamanya diriwayatkan oleh Abu Dhar, wa dzakara annahu nasabbahna fi kaffi Umar wa Uthman, dan dalam riwayat tersebut menceritakan bahawa anak batu juga apabila dipindahkan ke tangan Sayyidina Umar, kemudian lepas itu pada Sayyidina Uthman, kedua-dua mereka sahabat ini, anak batu itu bertasbih. Sayyidina Abu Bakar bertasbih, anak batu yang duduk di tangan Sayyidina Abu Bakar, kemudian dipindah pada Sayyidina Umar bertasbih, kemudian dipindah pada Sayyidina Uthman bertasbih. Bila pindah kepada tangan sahabat lain tidak bertasbih dah. Wa qala Ali kunna bi Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Ali kata, kami satu hari kami bersama Nabi di Mekah. Fa kharaja ila ba'd nawahiha, lalu baginda keluar kepada salah satu daripada arah Mekah itu, pada kawasan di Mekah. Famastaqbalahu syajarun wala jabalun illa qala lahu, dan tidak menghadap baginda satu pokok atau satu bukit kecuali mereka berkata kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, salam ke atas engkau wahai Rasulullah. Wa an Jabir bin Samurata anhu alaihi salam, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Daripada Jabir bin Samurah, daripada beliau menceritakan bahawa Nabi SAW mengatakan, aku tahu ada di Mekah satu batu yang mana dia memberi salam ke atasku. Qila innahu hajarul aswad, ada satu pandangan mengatakan batu itulah hajar aswad. Wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lamma istaqbalani Jibril alaihi salam, apabila Jibril datang berjumpa dengan aku, birisalah, membawa risalah kenabian. Ja'altu la amuru bihajarin, maka jadilah aku tidak berjalan melepasi satu batu, wala syajarin, atau satu pokok, illa qala, kecuali batu dan pokok itu berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa an Jabir bin Abdullah lam yakul Nabi sallallahu alaihi wasallam amuru bihajarin wala syajarin illa sajadalahu. Daripada Jabir pula menceritakan bahawa tidak adalah Rasulullah melalui satu batu ataupun satu pokok kecuali batu dan pokok itu sujud kepada baginda. Wa fi hadis al-Abbas idza shamala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala banihi bimula'atin da'alahum bisatri minan nari kasatrihi iyahum bimula'amatihi. Hadis Sayyidina Abbas menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi SAW dia buat macam mana? Baginda Nabi dia satu hari mengambil, Sayyidina Abbas cerita lah ni, dia cerita bahawa idza ishtamala, jika satu hari Nabi SAW ambil menyelimuti Nabi dan juga anaknya dengan satu mula'amah, satu kita kata selimut, satu kain penutup selimut. Wa da'alahum bisatri, lalu Nabi ambil selimut tu dan Nabi buat selimutkan kain tersebut di atas anak Sayyidina Abbas. Kemudian Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala lindungi daripada neraka. Nabi SAW berdoa supaya dilindungi daripada api neraka. Kasatrihi iyahum bimula'amati, seperti mana Nabi ni ambil selimut tadi, selimutkan anak-anak Sayyidina Abbas ini dengan selimut tadi. Nabi selimutkan, ambil kain, Nabi selimutkan kepada anak-anak Sayyidina Abbas. Dan Nabi doakan, ya Allah selamatkan, lindungi mereka
daripada api neraka sebagaimana aku lindungi dan aku tutup mereka dengan kain ini. Fa ammanat uskuffatul babi. Lalu bendul-bendul pintu. Uskuffatu ni atabah. Atabah ni makna bendul-bendul pintu serta dinding-dinding rumah mengaminkan. Amin, amin. Bila Nabi buat gitu, Nabi berdoa gitu, apa yang ada dalam rumah, daripada dinding rumah dan juga bendul pintu tu, dengar suara daripada bendul pintu dan juga dinding tu menyebutkan amin, amin, mengaminkan doa Nabi SAW. وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم. Satu hari Nabi sakit. فأتاه جبريل. Lalu Sayyidina Jibril mendatangkan bitabaqin fihi rumman wa inab. Satu hidangan yang mana padanya ada buah delima dan juga inab, buah anggur. Fa'akala minhu Nabi. Lalu Nabi SAW makan. Fasabbaha. Lalu buah tersebut bertasbih. Wa an Anas sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman Uhuda. Sayyidina Nabi SAW satu hari mendaki bukit Uhud. Sayyidina Abu Bakar pun sekali, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Sa'idah Uhuda, naik bukit Uhud. Farajifa bihi, lalu bukit Uhud ni bergegar dengan sebab mereka. Sebab apa? Sebab tidak tahan gembira tu sampai bergegarnya bukit tersebut. Faqala uthbut Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Wahai Uhud, tetap kamu, diam kamu, jangan bergegar ni, kerana di atas kamu ni ada seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Ini juga Nabi SAW memberi isyarat awal dah bahawa Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman ni akan mati syahid, dibunuh. Okay. Wa mithluhu an Abi Hurairah fi Hira, dan seumpamanya daripada Abu Hurairah menceritakan apa yang berlaku di Hira. Wa zada ma'hu Ali Talhah wa Zubair wa qala fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahid. Ini dalam berlaku ketika di bukit di Gua Hira. Di Gua dan Bukit Hira. Maka Nabi berkata, di atas kamu ni jangan bergegar ni. Duduk tetap diam, kerana atas kamu ni ada Nabi, ada seorang siddiq dan juga seorang syahid. Wal khabaru fi Hira aidan an Uthman, dan juga cerita berkaitan Hira ini juga ada dalam tu Sayyidina Uthman. Qala wa ma'ahu 'asharatu min ashabihi wa ana fihim. Diceritakan an Uthman mengatakan bersama Nabi tu ada 10 orang daripada sahabat Nabi dan aku salah seorang daripada mereka. Wa zada Abdul Rahman wa Sa'dan qala wa nasitu lithnain. Aku terlupa dua orang tu siapa? Iaitu Talhah dan juga Zubair. Talhah dan juga Zubair. Wa fi hadis Sa'id bin Zaid aidan mithluh. Dalam hadis Sa'id bin Zaid juga seumpamanya, dzakara asharatan wa zada nafsah. Jadi Sa'id bin Zaid menceritakan ada 10 orang juga tu, dan dia menambahkan bahawa dia juga termasuk daripada salah seorang daripada 10 orang tu. Wa qad ruwiya annahu hina talabathu Quraisy qala lahu Thabir. Dan diriwayatkan bahawa apabila kaum Quraisy ni minta bukti dan tanda kerasulan daripada Nabi qala lahu Ats-Thabirun. Thabir ni satu bukit yang berada di Mekah. Maka bukit tu berkata kepada Nabi SAW, ihbit ya Rasulullah. Apabila ini bukan talabathu dengan maksud apa? Apabila kaum Quraisy mencari Nabi. Hina talabathu Quraisyun qala lahu Thabir. Apabila kaum Quraisy ini dia mencari Nabi dan menjejaki Nabi untuk bunuh Nabi lah. Untuk bunuh Nabi. Maka ketika itu Nabi berada di Bukit Thabir, satu bukit yang ada di Mekah. Maka bukit itu bercakap, ihbit ya Rasulullah, turun ya Rasulullah. Turun. Fa inni akhafu an yaqtuluka ala dhahri fayu'adzibunillah. Ya Rasulullah, turun daripada aku ya Rasulullah. Jangan duduk sini kat gini kan jumpa orang Quraisy.
kerana aku bimbang bahawa mereka bunuh kamu di atas belakang aku. Aku bimbang mereka akan bunuh engkau ketika berada di atas aku. Lalu Allah Ta'ala akan mengazabkan aku. Dia bimbang, takut, pertamanya takut dijumpai oleh Quraisy. Bila jumpa, maka dia akan bunuh dan aku tak mahulah tertumpahnya darah Nabi di atas aku. Nampak? Qala lahu Hira ilayya ya Rasulullah. Lalu berkata Bukit Hira pula, dia kata mari ke sini ya Rasulullah. Mari ke sini ya Rasulullah. Mari menusuk di aku ni. Menusuk aku. Mana ketentuan tu Nabi bersembunyi ataupun melalui jalan supaya mereka tidak dapat menjejaki Nabi SAW. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a 'ala al-minbar. Nabi SAW membaca di atas mimbar wa ma qadarullaha haqqa qadrih wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tidaklah mereka menyanjungi Tuhan, mengagungkan Tuhan sebenar-benarnya. Thumma qala yumajjidul jibaru nafsah al-jabbaru thumma qala yumajjidul jabbaru nafsah. Kemudian Allah Ta'ala yang maha perkasa itu memuji dirinya sendiri. Anal jabbaru wa anal kabirul muta'al. Akulah yang maha perkasa, akulah maha perkasa, akulah yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi dalam ayat Quran tu Allah menceritakan bahawa manusia ini dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Ada di kalangan mereka yang tidak beriman, yang kufur, mereka tidak mengenal dan mengagungkan Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Kemudian Nabi pun menambahkan lagi, Allah lah sendiri yang memuji dirinya, dia yang maha agung, maha tinggi. Ketika itu farajafa al-mimbaru hatta qulna liyakhirranna anhu. Sehingga itu ketika itu mimbar bila dengar itu bergegar mimbar, sehingga kami menyangkakan, qulna ni makna kami sangkalah, la yakhirranna anhu, Nabi akan jatuh daripada mimbar. Sebab apa mimbar bergegar? Bergegar dengan sebab apa? Sebab mendengar keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat itu dibaca dan Nabi SAW menyebut keagungan Tuhan, bergegar mimbar tu sehingga kami menganggap rasa-rasa takut Nabi jatuh ni. La yakhirranna ay la yasqutanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidaklah wa an ibni Abbas kana haula al-baiti 60 wa 300 sanamin. Di sekitar Kaabah terdapat 360 berhala. 360 berhala. Musbatatul arduli birrasas, yang mana kaki mereka itu di musbat ni makna ditanam ataupun diletakkan, dikemaskan dengan rasas fil hijarah. Dengan diletakkan pada batu, makna macam kita ditempa pada batu supaya tidak bergerak. Jadi berhala tu ini sebelum dimusnahkan berhala lah. Sebelum Fatu Mekah tu, ketika Mekah itu dalam penguasaan Quraisy, jadi berhala-berhala ada 360 berhala di sekitar Kaabah ni. Jadi orang Quraisy ni bila buat berhala ni supaya dia tak mau bergerak jatuh, dia letak kaki dan diikat, ditempa dengan batu dan diikat dengan pada batu tersebut. Falamma dakhala Rasulullah SAW masjid amal fatih, apabila Rasulullah masuk masjid pada tahun pembukaan Mekah, ja'ala yushiru biqadibin fi yadihi, lalu Nabi pun menunjuk dengan kayu tongkat yang ada di tangan dia. Nabi tunjuk ilaiha, kepada batu tersebut. Wala yamassuha, tunjuk saja, tak sentuh pun. Wa yaqulu, dan Nabi pun berkata, membacakan ayat Quran, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, telah datanglah kebenaran dan telah musnahlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan musnah, akan hancur. Fama asyara ila wajhi sanamin illa waqa'a liqafahu. Tidak adalah Nabi isyaratkan ke mana-mana berhala, Nabi isyaratkan gitu, kecuali berhala itu akan jatuh qafa tu mana jatuh belakang lah, akan jatuh. Wala liqafahu illa waqa'a li wajhi, dan tidak Nabi isyaratkan pada belakang tekuknya kecuali jatuh kat depan.
hatta ma baqiya minha sanamun, sehingga tidak tinggal dalam Baitillah itu di satu berhala pun. Wa mithluhu fi hadis Ibn Mas'ud, dan seumpamanya pada hadis Ibn Mas'ud, wa qala faja'ala yata'anuhu, adalah hadis Ibn Mas'ud pula, Nabi SAW dikatakan bahawa Nabi dia cocok, dia tolak, wa yaqulu ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id, telah datanglah kebenaran dan tidak akan datang lagi kebatilan dan tidak akan kembali. Wa min zalika hadithuhu ma'ar rahib fi ibtida'i amrihi, dan antaranya ialah hadis berkaitan baginda Nabi berserta rahib. Rahib Bahira yang berada di Syam, di Busra, di apa nama ni sekarang ni, di Syria lah, di pinggir Syria, dalam perjalanan kafilah untuk berniaga, maka di situ ada rahib fi ibtida'i amrihi, pada awal urusan kerasulan Nabi inilah, pada mula-mula sebelum dilantik Nabi SAW jadi rasul ni. Maka id kharaja tajiran ma'a ammihi, Nabi keluar berniaga bersama pak saudaranya, keluar dengan pak saudaranya, apa nama ini, pak saudara Nabi Abi Talib, untuk berniaga ke Syam. Wa kana ar-rahibu la yakhruju li ahadin, dan rahib ini yang duduk di biara, ataupun kita kata di biara lah, di tempat ibadat gereja yang ada di situ, di Busra itu, dia tidak pernah keluar pun kepada seseorang, duduk sahaja dalam gereja dia saja, tak pernah keluar. Fa kharaja, apabila datang rombongan Nabi ni, dia tiba-tiba dia mendapati daripada dalam gereja ada tanda yang mana awang tu mengikuti rombongan tersebut, dan rombongan tersebut berteduh di bawah satu pokok. Jadi rahib ini, dia orang tahu tentang ilmu kitab, dia telah tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman ni daripada kitab-kitab yang dia belajar, bahawa tidak akan ada orang duduk di sini kecuali rombongan tersebut ada Nabi. Maknanya orang sebelum ni laluan biasa, tapi tidak ada yang duduk di bawah pokok itu kecuali rombongan Nabi bersama pak saudaranya Abu Talib ketika itu. Maka bila dia dapati begitu, fa kharaja, dia pun keluar daripada gereja dia itu, wa ja'ala yatakhallaluhum, dia pun mencari-cari mereka, pergi carilah mana kumpulan ni, hatta akhadha bi yadi Rasulillah SAW, sehingga dia pun jumpa, dia ambil tangan Nabi SAW, faqala hadza sayyidul alamin, ini dia penghulu sekalian manusia sekalian alam. Ya ba'athuhu Allahu rahmatan lil alamin, Allah Ta'ala bangkitkannya sebagai rahmat kepada sekalian alam. Faqala lahu asyakhun min Quraisy, lalu berkata kepada rahib ini orang-orang tua di kalangan orang Quraisy, maknanya pemuka-pemuka Quraisy yang ada bersama rombongan Nabi ni lah, pembesar-pembesar Quraisy yang ada sekali tu pergi berniaga tu, ma ilmuka, kamu tahu macam mana? Faqala innahu lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra lahu sajida, bahawa tidak adalah pokok dan juga batu kecuali dia tersungkur sujud kepada dia ni. Wala yasjudu illa li nabiy, dan tidak akan sujud kecuali pada Nabi. Wa dzakara qissata, ada disebut kisah itu secara panjang ni lah. Thumma qala wa aqbala alaihi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ghamamatun tudhilluhu, lalu datang menghadap Nabi, menghadap, dan di atas baginda itu ada ghamamatun tudhilluhu, awan yang melindunginya. Falamma dana minal qaum, apabila hampirlah dengan kaum tersebut, Nabi dengan kaum tersebut, wajadahum sabakuhu ila fai'i syajarah, maka mendapati mereka itu bersegera mendapatkan fai'i syajarah, kita panggil lindungan, bayang pokok untuk berteduh pada hari panas kan, berteduh. Tapi orang lain ni dah sampai dulu di kawasan tempat nak berteduh tadi, dapatlah duduk di bawah bayangan pokok. Falamma jalasa, apabila Nabi SAW duduk, malal fai'u ilahi, bayang itu yang asalnya melindungi mereka, bayang itu bergerak ataupun bayang itu datang melindungi Nabi SAW. Walaupun Nabi terkemudian datang, mereka dapat tempat bayang, tetapi bayang tu bila Nabi duduk, bayang tu ikut Nabi SAW.
Qala faslun fil ayati fi dhurubil hayawanat. Ini contoh mukjizat-mukjizat, fasal pada menyatakan mukjizat-mukjizat daripada pelbagai jenis haiwan. Bismillahirrahmanirrahim. وبه إليه قال حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي حدثنا قاضي يونس قال حدثنا أبو الفضل الصقلي حدثنا ثابت بن قاسم ابن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا يونس بن عمرو حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عندنا داج kata Aisyah, kami ada bela ayam. فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, apabila Nabi SAW ada bersama kami, qarra wa thabata makanah, dia diam dan duduk tempat dia. Falamma yaji, apabila Nabi keluar, walam yadhhab, falam yajib, apa nama ni, ayam tadi ni, binatang terletak ternakan kami ni, lam yajib, tidak lari dan tidak keluar, duduk tetap tempat dia je. Bila Rasulullah ada bersama Aisyah di rumah tu lah, kami ada belilah beberapa haiwan-haiwan ni. Wa idza kharaja Rasulullah, apabila Rasulullah keluar daripada rumah, jaa wa dhahaba, lalu ayam ni pergi mari, macam biasalah. Tapi bila Nabi ada, ayam ni duduk diam, duduk tetap. Hormat dah tak mengganggu Nabi. Bila Nabi keluar je, dia pun macam perangai ayam. Waruya an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi mahfilin min ashabihi. Nabi berada satu kumpulan daripada sahabat Nabi. Nabi berada di situ. Irja'a a'rabiyun, tiba-tiba datang seorang badui, qad sada dabban, yang telah memburu dhab. Faqala man hadha. Lalu A'rabi tadi peliklah. Buat apa ramai orang ni? Orang ramai-ramai ni mengelilingi seorang manusia ni, mengelilingi Nabi lah. A'rabi, badui, dia tak tahu ni. Lalu dia tanya, man hadha? Siapa kau orang ni? Kamu duduk sekeliling ni, siapa ni? Qalu Nabiullah, ni Nabi Allah ni. Qala wallati wal uzza la amantu bika wa la yu'minu bika hadha dhab. Au yu'mina la amantu bika au yu'mina bika, au yu'mina ni hatta yu'mina bika. La wallati wal uzza, demi Tuhan Lata dengan Uzza, la amantu bika, aku tak akan beriman dengan kamu. Au yu'mina bika hadha dhab, kecuali au dengan maksud illa an yu'mina, ataupun hatta yu'mina, sehinggalah berimannya dhab ini. Aku tak akan beriman sehingga dhab ni beriman. Tengok. Wa tarahahu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun lepaslah dhab tu di depan Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, ya dhab, wahai dhab. Fa ajabahu bil lisani mubin yasma'uhu al-qaumu jami'an. Lalu dhab tadi jawab balik dengan bahasa yang jelas, bahasa Arab lah, yang didengari oleh semua manusia yang ada saat masa tu. Jawab apa? Labbaika wa sa'adaika ya Zainaman wa fal qiyamah. Aku menyahut seruan kamu, wahai yang menghiasi menghiasi dah hari kiamat. Nampak? Jadi dhab itu bercakap-cakap dan memberi salam serta pun menjawab seruan Nabi SAW. Lalu Nabi tanya lagi, qala man ta'budu, mu sembah siapa wahai dhab, siapa Tuhan kamu? Qala alladhi fis sama'i arshuh wa fil ardi sultanuh wa fil bahri sabiluh wa fil jannati rahmatuh wa fil nari iqabuh. Aku menyembah Tuhan yang di langit arasnya, di bumi kerajaannya, di laut jalannya, di syurga rahmatnya, di neraka balasannya. Qala faman ana, aku ni siapa? Qala rasulu rabbil alamin, utusan Tuhan sekalian alam.
khatimun nabiyyin, penutup sekalian nabi. Wa qad aflaha man saddaqaka, sungguhnya berjaya dan menanglah orang yang membenarkan kamu. Wa khaba man kadzabaka, dan akan jadi hinalah orang yang mendustakan engkau. Fa aslamal a'rabi, lalu a'rabi itu Islam lah, dengar bok cakap gitu, tak pernah berlaku dak. Jadi dia Islam. Okay. Wa min dhalika qissatu kalami dhi'bi al-mashhuratu an Abi Sa'id al-Khudri, antaranya ialah kisah berkaitan percakapan serigala yang masyhur, yang mana diceritakan dalam riwayat Abi Sa'id al-Khudri. Baina ra'in yar'a ghanaman, satu ketika seorang ra'in ni makna kata penternak lah, seorang penternak, pengembala kambing, yar'a ghanaman lahu, dia mengembala kambing baginya. Arada dhi'bu li syati minha, tiba-tiba satu ekor serigala mendapatkan seekor kambing tu. Wa akhadhaha ar-ra'i minhu, lalu serigala yang curi seekor kambing tadi, pengembala tadi ambil balik kambing daripadanya. Wa aqa'a adhi'bu, lalu dia ikat serigala tersebut. Wa qala lir-ra'i, lalu serigala itu bercakap kepada pengembala tadi, ala tattaqillah, mu tak takut Tuhan ke? Hulta baini wa baina rizki, kamu telah menghalang antaraku dan antara rezekiku. Kamu tak takut Tuhan ke? Kamu ni menyekat aku daripada rezeki aku. Qala ar-ra'i, kata pengembala tadi, al-ajabu min dhi'bin yatakallamu bi kalamil ins. Pelik sungguh, serigala bercakap dengan kalam manusia, percakapan manusia. Faqala dhi'bu, lalu serigala tadi berkata, ala ukhbiruka bi a'jaba min dhalik, tidakkah aku ingin beritahu kepada kamu satu yang lebih takjub daripada itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal harrataini yuhaddithun nasa bi anba'i ma qad sabaq. Ada seorang rasul yang duduk di antara bukit ni, Mekah lah. Dia menceritakan kepada manusia tentang berita-berita yang telah lalu. Dia dapat cerita apa yang telah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Nak cerita pelik lagi, ada Rasul duduk di antara dua bukit ni. Maka fa'atar ra'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengembala tadi pun datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, lalu menceritakan kepada baginda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum fahadithhum, bangun, kamu cerita kepada orang ramai apa yang berlaku. Thumma qala sadaqa, kemudian kata yang benarlah dia. Al hadithu fihi qissatun, hadis tersebut dalamnya ada kisahnya. Wa fi ba'dhihi tulun, pada sebahagian daripada riwayat itu ada panjang, ada cerita yang panjang lah. Tapi Syekh Qadiyat sini dia ambil ringkas je. Wa ruwiya hadithu dhi'bi an Abi Hurairah, dan diriwayatkan hadis berkaitan serigala ni daripada Abi Hurairah juga. Wa fi ba'dhi turuki, dan pada sebahagian jalan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala dhi'bu, berkata serigala tadi, anta a'jabu waqifan ala ghanamika, kamu lebih pelik, kamu ni waqifan ala ghanamika, kamu ni berdiri maksudnya kamu ni sentiasa menjaga kambing kamu, duduk tak lari daripada kambing kamu. Wa tarakta nabiyyan lam yab'ath Allahu qattu nabiyyan a'zama minhu 'indahu qadra, tapi kamu boleh tinggalkan nabi yang Allah tidak pernah bangkitkan seorang nabi yang lebih besar di sisinya kedudukan lebih daripada nabi ni. Kamu duduklah dengan kambing kamu, tapi kamu tinggal ada nabi yang paling agung yang Tuhan bangkitkan ini. Qad futihat lahu abwabul jannah, sungguhnya pintu syurga dibukakan kepadanya. Wa asyrafa ahluha ala ashabih, dan dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baginda memerhatikan ke atas sahabat baginda. Yang zuruna kitalahum, dan baginda melihat bagaimana peperangan mereka. Wa ma bainaka wa bainahu illa hadha syi'bu, dan tidak ada antara kamu dan antara nabi ni kecuali jalan ini, ataupun kecuali jalan lah, jalan antara dua bukit ni. Tak jauh pun kamu duduk jaga dengan binatang kambing kamu ni, kamu dengan nabi yang aku cerita ni duduk ada jalan antara dua bukit situ je. Fatasiru fi junudillah, maka kamu dapat jadi daripada tentera Allah. Qala ar-ra'i faman li bi ghanami,
Jadi pengembala tu tanya balik, dah siapa nak jaga kambing aku kalau aku tak jaga? Qala dhi'bu ana ar'aha hatta tarji'a. Aku akan jaga dia sehinggalah kamu kembali. Dia kata aku akan jaga. Aku akan jaga sehingga kamu kembali. Mungkin jumpa dia tu. Fa aslama ar-rajulu ilaihi ghanamahu wa madha. Lalu pengembala tadi menyerahkan kambing kepada serigala. Kambing itu diserahkan kepada serigala tadi. Wa madha, dia pun berlalulah. Nak jumpa Nabi ni. Wa dzakara qissatahu wa islamahu wa junudahu Nabi SAW yuqatilu. Maka dia ceritakan kisah bagaimana kisah dia di Islam, dia menjadi tentera Nabi dan dia berjihad. Faqala lana Nabi SAW, ud ila ghanamika tajidha biwafriha. Kamu kembali balik kepada kambing kamu akan dapatinya cukup. Kamu akan dapatinya cukup, tak kurang. Jadi serigala ni dia amanah juga, jaga amanah. Fawajadaha kadzalik. Lalu didapati kambingnya sebegitu. Wa dhabaha lidhi bisyata minha. Lalu pengembala tadi sembelih seekor kambing, beri hadiah kepada serigala tadi. Tolong jaga, ambil sembelih seekor kambing, makan. Wa an Uhbana ibni Ausin wa annahu kana sahibah hadhil qissah. Jadi siapa dia? Uhban ibnu Aus, dan dia tuan punya kisah ni. Dia pun al-muhadditha biha, yang bercakap tentangnya, wal mukallimu yang bercakap dengan bercakap dengan serigala tadi. Bercakap dengan serigala tadi. Okay. Wa qad rawa ibn Wahb mithla hadha. Mana tadi? Wa an Salamah, tinggal satu. Wa an Salamah bin Amr bin Aqwa annahu kana sahib hadhil qissah aidan. Dalam riwayat lain cerita Salamah bin Amr bin Aqwa ini, itu tuan punya kisah cakap serigala bercakap tadi. Wa sabab islamihi bimithli hadis Abi Sa'id, dan sebab Islamnya seumpama yang disebut dalam hadis Abi Sa'id. Wa qad rawa ibn Wahb mithla hadha annahu jara li Abi Sufyan ibn Harbin wa Safwan ibn Umayyah ma'a dhibin wajadahu akhadha dhabiyan. Berlaku cerita seumpama inilah berlaku kepada Abu Sufyan dan Safwan ibn Umayyah bersama seekor serigala yang mereka dapati mencuri zabiyan, kijang yang mereka buru. Fadakhala dhabyul harama. Lalu masuklah masuklah kijang tadi ke tanah haram. Fansarafa dhi'bu. Bila begitu serigala tadi larilah, serigala tadi beredar. Fa'ajiba min dhalik. Lalu dua orang tadi, Abu Sufyan dan Safwan bin Umayyah ni terkejutlah. Nampak terkejut. Kenapa tak pergi kejar kijang tersebut? Tadi dah takat kan, tiba-tiba bila kijang terlepas masuk tanah haram. Masuk haram ni makna masuk kawasan Baitillah. Lalu terkejut dia. Faqala dhi'bu, maka berkata serigala tadi, a'jabu min dhalika, hak lebih ta'ajub daripada itu Muhammad bin Abdullah bil Madinah. Muhammad tu duduk di Madinah. Muhammad bin Abdullah duduk di Madinah. Yad'ukum ilal jannah wa tad'unahu ilal nar. Dia nak ajak kamu masuk syurga, kamu nak seru dia masuk neraka. Lebih takjub. Aku ni tak takjub. Dia jawab gitu pada dua orang. Qala Abu Sufyan wallati wal uzza la in dzakarta hadha bi Makkah la tatrukannaha khulufa. Dia kata la in dzakarta hadha bi Makkah. Kalau kamu sebut ni perkara ini di Mekah, ke orang Mekah lagi. Kalau kamu sebut ke perkara ini kepada orang Mekah, la tatrukannaha khulufa. Nescaya kamu akan jadilah menyebabkan kamu akan tinggalkan Mekah khulufa, kosong, tak ada orang. Semua orang akan lari ke Madinah Melaka nak beriman dengan Muhammad. Dan nampak benda pelik ni. Nampak benda pelik serigala bercakap ni. Bila sampai tanah haram, dia tak kejar kijang tersebut. Lalu bercakap bahawa mu lagi pelik kamu ni. Muhammad ada di Madinah,
ajak masuk syurga, mu tak mau, mu nak masuk neraka. Kata kalau Abu Sufyan cakap, kalau jangan cerita ke orang ni, niscaya kosong Mekah kat gigi, orang akan pergi keturun kepada Muhammad belaka. Wa qad ruwiya mithlu hadzal khabar, dari riwayatkan seumpama cerita ini, annahu jara li Abi Jahlin wa ashabi, berlaku ni kepada Abu Jahal dan sahabat-sahabat dia. Wa an Abbas ibn Mirdas, daripada Abbas ibn Mirdas, lama ta'ajjaba min kalami dhimarin, tatkala dia takjub daripada percakapan Dhimar ni sanamihi, berhala dia lah, wa insyadihi syi'ra, dan bagaimana berhala tu mengungkapkan syair, alladhi dzakara fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana berhala tu menyebut syair yang mana dan tu sebut tentang Nabi. Fa idza ta'irun saqata, tiba-tiba ada seekor burung turun, jatuh. Saqata maknanya turun. Faqala ya Abbas, wahai Abbas Ibnu Mirdah ni, ata'jabu min kalami Dhimar, mu pelik ke berhala tu boleh bercakap? Wala ta'jab bi nafsi, tapi kamu tak pelik diri kamu? Inna Rasulullah SAW yad'u ila al-Islam wa anta jalisun, Muhammad ni ajak kamu masuk Islam, kamu masih duduk diam. Fakana sababa islami, dan itu menjadi sebab kepada Islamnya Abbas bin Mirdas. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma an rajulin atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita daripada Jabir bin Abdullah, ada seorang lelaki datang menjumpa Nabi, wa amana bihi wa huwa ala ba'dhi husuni Khaybar, dan dia beriman dengan Nabi ketika itu dia berada pada Husun Khaybar, pada kita panggil kota tembok-tembok Khaybar. Wa kana fi ghanamin yar'aha, dan dia sedang mengembala kambing bagi pihak Yahudi Khaybar itulah. Kana fi ghanamin yar'aha lahum, faqala ya Rasulullah, lalu dia pun bertanya pada Nabi, aku beriman dah ni, kaifa bil ghanami, bagaimana dengan kambing itu? Qala ihsib wujuhaha, Nabi kata lemparlah batu kepada muka dia. Fa inna Allah yuaddi amanataka, Allah Ta'ala akan pulangkan balik amanah kamu tadi, wa yaruddaha ila ahliha, dan dia akan pulangkan kepada ahlinya. Kata tak apa, biar lempar batu, ambil anak batu lempar, Tuhan akan pulangkan kambing-kambing tadi, amanah kamu, maknanya kambing yang kamu pelihara, orang suruh kamu pelihara kan, Yahudi Khaybar suruh kamu pelihara, tak apa, mu buat gini, lempar dengan anak batu, Allah Ta'ala akan pulangkan kambing-kambing itu kepada tuang dia. Fafa'ala, maka dibuat, fasarat kullu syatin hatta dakhalat ila ahliha, lalu berjalanlah setiap kambing itu sehingga kambing itu masuk kepada ahli dia, tuang dia. Kambing ni balik rumah ni, kambing ni balik rumah ni. Ada sebab dia nak beriman kan. Nabi nak serang kota Khaybar. Jadi dia sebelum Nabi serang tu, dia ada di luar kawasan kota tu, jaga kambing lah. Beriman dengan Nabi. Jadi macam mana ni, aku pegang, aku nak bersama kamu ya Rasulullah ni. Dia kata tak apa, kamu ambil waktu lepo, Allah Ta'ala akan pulangkan balik kambing pada tuangnya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam haita ansari. Satu hari Nabi masuk ke dalam haid, ni maknanya kebun seorang lelaki Ansar. Abu Bakar wa Umar wajulun minal Ansar. Siapa lagi masuk? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan seorang lelaki daripada Ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fil haiti ghanamun, dalam kebun tu ada kambing. Fasajadat lahu, lalu kambing tu sujud pada Nabi. Faqala Abu Bakar, nahnu ahaqqu bisujudi laka minha. Kambing ni sujud, kami lebih berhak sujud kepada kamu daripada kambing. Al-hadith, aidzakar hadis secara penuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam haita. Satu hari Nabi masuk dalam kebun, faja'a ba'irun fasajada, lalu datang seekor unta lalu sujud pada Nabi. Wa dzakara mithlah, dan disebut seumpamanya. Wa mithluhu fil jamal, seumpamanya cerita tentang jamal unta. An Tha'labah bin Malik, daripada Tha'labah bin Malik, wa Jabir bin Abdillah wa Ya'la bin Murrah wa Abdillah bin Ja'far qala wa kana la yadkhulu ahadun al-haita illa shadda alaihi al-jamal. Katanya tidak ada seorang lelaki pun yang cuba nak masuk kebun kecuali unta tadi akan jadi syadda, ni makna jadi macam kita kerah, jadi mengamuk lah. Okey, jadi liar. Jadi liar.
falamma dakhala alaihi nabiyyu, apabila Nabi SAW masuk ke kebun itu, da'ahu, maka Nabi pun panggil, fawada'a mishfarahu, lalu diletakkan. Mishfarah ini makna syafah, bibir, bibir apa nama ini, unta tadi, alal ardi, ke tanah, makna unta tadi turun tunduk ke tanah, wa baraka, dan tunduk unta tadi di depan Nabi, fa khatamahu, lalu Nabi SAW lalu dia letak, fa khatamahu, dia letak, kita panggil apa, tali di hidungnya lah, macam orang ikat ataupun orang letak tali hidung di lembu, begitulah. Dan bab unta ni liar ni, jadi dia letak tali di hidungnya. Khatamah ni makna letak tali di hidung, ikat lah kita panggil khitam. Wa qala ma bainas sama'i wal ard syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah. Nabi pun kata, tidak ada satu pun makhluk di antara langit bumi ni kecuali dia tahu aku ni Rasulullah. Illa asiyal jinni wal in, kecuali orang-orang yang ingkar di kalangan jin dan manusia. Wa mithluhu an Abdullah bin Abi Aufa, seumpama hadis itu juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa. Wa fi khabarin akhar fi hadits Jamali, dalam hadis lain cerita tentang unta ni, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahum an sya'nihi, Nabi tanya mereka tentang keadaannya. Berapa unta ni jadi liar ni? Berapa unta ni jadi mengamuk ni? Fa akhbaruhu annahum aradu dhabhu, lalu mereka beritahu mereka ni nak sembelih unta ni. Jadi unta ni dapat tahu. Jadi takut dia unta ni mengamuk. Wa fi riwayatin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahum, dalam riwayat lain dicerita bahawa Nabi berkata kepada tuan punya unta tadi, innahu syakka kathratal amal, unta ni mengadu dia banyak kerja sangat ni, wakilatal alaf, tapi makanan sikit. Makanan sikit, kerja banyak. Wa fi riwayatin annahu syakka ilayya annakum aradtum dhabahu, dalam riwayat lain disebut unta ni mengadu pada aku bahawa kamu nak sembelihnya ba'da'an ista'maltumuhu fi syaqil amal, setelah kamu menggunakannya pada pekerjaan berat-berat, min sigharihi, daripada kecil. Daripada kecil unta ni buat kerja berat ke kamu, tiba-tiba kamu nak sembelih dia, dia mengadu pada aku. Faqalu na'am, kata tuan punya tu, mereka pun kata ya betul sungguh ya Rasulullah. Wa qad ruwiya fi qissati al-adba, dan diriwayatkan pada kisah adba. Adba ni mana unta, nama unta Nabi, adba. Wa kalamiha an-nabi, bagaimana dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'rifiha lahu bi nafsiha, bagaimana dia memperkenalkan dirinya. Wa mubadarati syu'bi ilaiha fi ra'yi, dan bagaimana dia al-ushbi, bukan syu'bi, al-ushbi, bagaimana dia segera makan pada ar-ra'i, pada tempat makan itu. Wa tajannubil wuhush anha, bagaimana jauhnya binatang-binatang buah daripadanya. Wa nidaihim laha, dan bagaimana orang panggil kepada unta ni, innaki li Muhammadin, muni hak Muhammad ni, wa annaha lam ta'kun wa lam tashrab ba'da mautihi hatta matat, dan bahawa dalam hadis itu riwayat tu cerita pasal unta Nabi ni, bahawa adba ini tidak makan tak minum lepas Nabi SAW wafat hatta matat, sehingga diri dia mati. Sehingga sedihnya dia makan dan minum lepas Rasul wafat. Zakarahul Isfirayini, cerita ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Isfirayini. Wa rawa bin Wahbin anna hamama Makkah, hamam Makkah, burung merpati yang ada di Mekah, adhallat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum fathiha, dia terbang melindungi Nabi, buat macam melindungi Nabi pada merpati itu. Boleh saja-saja kena dam. Bahawa
Nabi sallallahu Allah Ta'ala suruh satu pokok. Pada batat tujahan Nabi, makna menutup. Dia wa amara wa qafata bifa Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh 2 ekor merpati ni, lalu dia pun fa waqafata, duduklah di depan muka pintu gua. Terputus ke? Okey. Wa fi hadithin akhar, dalam hadis lain, annal ankabut tanasalat ala babihi. Ada apa nama ni? Labah-labah. Labah-labah dia membuat sarang di pintu gua. Falamma ata talibuna, apabila datangnya orang-orang yang mencari Nabi ni di kalangan Quraisy ni, wara'au dzalik, lalu mereka dapati pintu gua itu dia ada sarang labah-labah. Qalu law kana fihi ahadun lam takun hamamatani bi babi, kalaulah ada dalam gua ni seseorang, maka tidak adalah burung di pintu. Wanda kat Kurti menceritakan kuriba ila Rasulullah SAW badanatun khamsun aw sittun aw sab'ah, badanannya unta sama ada 5 atau 6 bihinna yabda. Lalu seorang ni berebut unta, kita lari dah. Orang sembelih lembu lari fi sahra. Salam. Ya, boleh dah. Wa an Ummi Salamah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahra. Nabi SAW suatu hari ada di padang pasir. Fanadathu zabiyatun, tiba-tiba memanggil Nabi ni seekor kijang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hajatuki, Nabi katanya balik, apa hajat kamu wahai kijang? Qalat sadani hadzal a'rabi, Badawi ni dia buru aku, wali khishfani fi dzalikal jabal, dan aku ada dua ekor anak yang duduk di belakang bukit ni. Fa atliqni hatta adhhaba fa urdi'ahuma wa arji'a, maka tolonglah lepaskan aku supaya aku dapat kembali menyusu 2 orang anak aku, lalu aku akan kembali balik. Qala, lalu Nabi tanya, wa taf'alin, kamu nak buat ke? Jadi kijang jawab, qalat na'am, ya, apa aku akan buat. Tak apa, tolong lepaskan, aku nak nyusu anak aku, nak lepas ni aku datang balik. Fa atlaqaha, lalu dilepaskan kijang tadi. Fa dhahabat, kijang tu pergi. Wa raja'at, dan dia pun kembali. Wa awthaqaha, dan lelaki tadi pun ikat balik kijang. Fantabahal a'rabiyyu, lalu A'rabi tadi sedar. Dia buat depan Nabi tu. Wa qala ya Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, alaka hajah, mu ada hajat apa-apa tak ni? Tak. Kalau nak apa-apa kabarlah. Qala tutlik hadhihi dhabiyah, ada. Hajatnya aku harap mu lepaskan kijang ni, lepaskan dia. Fa atlaqaha, lalu Badawi tadi lepaskan kijang. Fa kharajat ta'du fi sara, lalu kijang ni gembira melompat-lompatnya di padang pasir. Wa taqulu, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah
wa annaka Rasulullah. Dia mengucap tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau ni Rasulullah. Wa fi hadzal bab, dalam bab ini juga, dalam cerita ini juga, maruya hadis yang diriwayatkan min taskhiril asad li safinah, bagaimana asad singa ini tunduk kepada Safinah. Safinah siapa? Maula Rasulullah SAW, hamba bagi Nabi. Hamba Nabi nama Safinah ni. Asad, kita kata asad ni lion, singa tunduk kepada Safinah. Idh wajjahahu ila Mu'adz bil Yaman, kerana Nabi hantar Safinah pergi ke berjumpa Mu'az di Yaman. Falaqiyal asada, lalu dia bertemu dengan singa dalam perjalanan. Fa'arrafahu annahu maula Rasulillah, lalu dia beritahu, aku ni hamba Nabi ni, utusan Nabi. Wa ma'ahu kitabuhu, dan aku bersamaku ada surat daripada Nabi. Faham hama wa tanaha an tariq. Faham ni makna singa tu pun lari dan lari pada jalan. Singa tu dia mengangguk-angguk serta lari daripada jalan. Ham-hama ni makna kalam khafi. Bunyi singa tu berbunyi, dia pun lari daripada jalan. Makna singa tak kacak lah. Zakara fi munsarifihi mithla dhalik, dan disebut pada munsaraf ni, pada perjalanan balik seumpama itu juga. Kemudian katanya wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat lain daripada anhu anna safinatan takassarat bihi, bahawa ada safinah takassarat bihi, jadi pecah kenderaan ataupun kapal itu. Fa kharaja ila jaziratin fa idzal asadu, lalu dia pun keluar pergi kepada satu pulau, dan didapati pada pulau tersebut ada singa. Fa qultu lahu, maka aku kata kepada dia, kepada singa tadi, ana maula Rasulillah, aku ini utusan Nabi. Safinah ni cakap lah, aku ni kenderaan dia rosak kan. Lalu dia kata, aku ini utusan Nabi, hamba Nabi. Faja'ala yaghmizuni bimankibihi, lalu hatta aqamani 'ala tariq, lalu dia pun yaghmizuni bimankibihi, menolak aku dengan mankibihi, dengan bahunya, bahu singa tadi, dia pun tolak aku. Hatta aqamani 'ala tariq, sehingga dia menjalankan aku, dapat mendirikan aku di atas jalan balik. Jadi Safinah ini, hamba Nabi ni, dalam perjalanan itu kiranya dia jatuh daripada kenderaan dan seumpamanya lah, jumpa dengan singa. Bila jumpa singa, dia kata, aku ni utusan Nabi. Lalu singa tadi pun datang, dia tolak dengan bahunya supaya dapat bangun balik berjalan. Wa akhadha alaihi salam bi udhuni syatin li qaumin min Abdul Qaisi baina isba'aihi. Nabi SAW ambil dengan telinga kambing bagi satu kabilah daripada kaum Abdul Qais dengan dua jarinya. Thumma qala khallaha fasara laha maisaman. Jadi thumma khallaha, kemudian jadi pada telinga bekas telinga yang Nabi ambil pegang dengan telinga tadi, maisaman ni, maisam kesang jari yang Nabi pegang tu, kesang jari yang Nabi pegang terkesang pada telinga kambing tu. Wa baqiya dzalikal athar, dan kekallah kesang tersebut pada kambing tersebut. Wa fi nasliha, dan pada keturunan kambing itu ba'du, selepas itu. Jadi maknanya seakan ada kesang itu berkekalan pada keturunan dia.
Wa ma ruya an Ibrahim bin Hammad bisanadihi min kalamil himar alladhi asabahu bi Khaybar wa qala lahu ismi Yazid bin Shihab. Dan diceritakan dengan daripada Ibrahim bin Hammad dengan sanadnya tentang himar bercakap yang dia dapat masa ketika Khaybar. Dia menyatakan nama aku ialah Yazid bin Shihab. Fasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya'fura. Nabi SAW panggil dia itu Ya'fur. Wa annahu kana yuwajjihu ila duri ashabih. Dan Nabi SAW hantarkan himar ni kepada rumah sahabat-sahabat Nabi. Fayadribu alaihim baba bi ra'si. Lalu himar ni akan ketuk dengan kepalanya. Wa yastada'ihim. Tahulah ni kalau himar ni mari ketuk pintu tahu. Nabi panggil ni. Nabi panggil. Jadi kerja himar ni tujuannya apa? Panggil orang. Reti dia. Nabi pun suruh dia pergi rumah siapa-siapa nak panggil. Jadi himar ni akan pergi kat pintu, dia akan ketuk kepala. Makna nak panggil, makna tahu dah. Ni himar Nabi, makna Nabi panggil. Wa anna Nabi SAW lamma mata, Rasulullah SAW apabila Rasulullah wafat, taradda fi biri. Dia pun jatuhkan dirinya dalam telaga. Jazaan wa huznan famata, kerana sedih sangat, kerana rasa tak kesedihan yang terlampau sangat, terkejut dan huznan dan sedih, famata, dan dia pun mati. Wa hadithun naqati, dan hadis berkaitan dengan naqah unta, allati syahidan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibi annahu masaraqaha, yang menjadi saksi di depan Nabi kepada tuannya bahawa dia tidak curi unta itu. Wa annaha milkuhu, bahawa unta itu milik tuan tadi. Wa fi hadithil anzah al-anz allati atat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi askarihi, pada cerita seekor kambing yang datang berjumpa Nabi dalam kumpulan askar Nabi. Wa qad asabahum atash, yang mana ketika itu sahabat Nabi ni, tentera Nabi ni tersangat dahaga. Wa nazalu ala ghairi ma'in, mereka duduk dan menetap kawasan yang tidak ada air. Wahum zuha'u 300, dan mereka itu bilangan kadar 300 orang. Bilangan kadar 300 orang ketika itu duduk pula berkemah tempat tak ada air. Mari kambing tadi dalam kumpulan askar Nabi. Fahala bahar Rasulullah SAW perah susu dia. Fa'arwal juna, kambing seekor ni dapat memberi minum kepada seluruh tentera. Summa qala li Rafi', kemudian dikata kepada Rafi', sahabat Nabi ni, amlikha wa ma uraka, amlikha wa ma uraka, milikkannya, wa ma uraka, tapi aku rasa kamu tidak akan dapat pegang dia, tidak akan dapat tahan dia. Farabataha, lalu dia pun ikatlah kambing ni. Fawajadaha qadin talaqat, tiba-tiba didapati bila diikat, lepas tu tiba-tiba mari balik tengok dah terlepas dah. Betul Nabi khabar. Warawahu Ibnu Qani' wa ghairuhu wa fihi, dan diriwayatkan oleh Ibnu Qani' dan selainnya. Dalam hadis itu disebut qala Rasulullah SAW, innal ladzi ja'a biha huwa alladzi dhahaba biha, sesungguhnya yang mendatangkan kambing ini, dia itulah yang menyebabkan kambing ini lari. Mana Allah Ta'ala. Allah yang mengarahkan kambing ni mari supaya kita dapat minum, tentera-tentera kita, orang Islam ni dapat minum daripada susunya. Allah yang buat datang tu, Allah lah juga yang melepaskan dia. Nampak tak? Jadi sahabat Rafiq ni cuba ikat dia, tapi kata tak, ma'arakah, aku rasa mutalih, dia akan terlepas. Wa qala li farasihi, Nabi kata kepada kudanya alaihi salam, wa qad qala ila salat, qama ila salati fi ba'di asfarihi, Nabi nak berdiri semayang pada sebahagian pemusafiran Nabi. La tabrah barakallahu fi, jangan bergerak wahai kuda, moga Tuhan berkati kamu, hatta nafghara min salatina, sehingga kami selesai semayang, jangan bergerak. Wa ja'alahu qiblatahu, dan dijadikan kuda tu ke arah depan, dia panggil sutrah lah. Sutrah, dijadikan kuda ini sebagai sutrah. Dan Nabi kata jangan bergerak, kami nak semayang ni.
fama harraka udwan minhu hatta solat, dan kuda ni tak gerak satu anggota pun sehingga Nabi SAW selesai sembahyang. Wa yaltahiqu bihadza ma rawahu al-Waqidi, dan boleh dibawakan seumpama ini apa yang diriwayatkan oleh Waqidi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha rusulahu ila al-muluk, Nabi bila dihantar utusannya ke raja-raja sekitar tanah Arab, fa kharaja sittatu nafari, maka keluar 6 orang, minhum fi yaumin wahid, keluar 6 orang daripada sahabat pada hari yang sama, hari yang satu. Fa asbaha kulli rajulin minhum yatakallamu bilisanil qaumil ladzi ba'athahu ilaihi, lalu setiap seorang daripada mereka mampu bercakap dengan bahasa kaum yang Nabi utuh kepada mereka. Ini juga mungkin ada menunjukkan mukjizat Nabi. Orang ni, seorang Nabi utuh 6 orang ni, setiap orang jadi pandai cakap bahasa kaum yang Nabi hantar kepada mereka. Wal hadithu fi hadzal babi kathir, hadis dalam bab ini banyak sangatlah. Wa qad ji'na bihi minhu bil masyhur, kami bawa datang dengan apa yang masyhur min zalika. Wa ma waqa'a minhu, dan apa yang berlaku daripadanya fi kutubil a'immah, dalam kitab para imam, para ulama. Faslun fi ihya'il mauta, wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar itulah untuk hari ini, cuma sedikit berkaitan dengan apa yang kita baca yang menunjukkan bahawa ada di sana perkara yang mencari adab. Perkara yang mencari adab. Perkara yang mencari adah, yang luar daripada kebiasaan yang berlaku pada diri Nabi SAW yang disaksikan oleh sahabat. Kalau berlaku pada diri Nabi itu memang kita panggil mukjizat lah. Kalau pada sahabat-sahabat dan orang soleh ni kita panggil sebagai karamah. Jadi benda sebegini apabila datang dalam riwayat yang begitu banyak, walaupun kita kata ada sebahagian riwayat itu secara bersendiriannya tidak kuat kerana berlaku illal ataupun berlaku lemah pada sanad sebahagian daripada rawi dan seumpamanya. Tapi apabila dia diriwayatkan dengan makna yang sama oleh pelbagai jalan, itu menjadi kuat. Sebab itu qadhiyat kita dapati diriwayatkan juga seumpamanya. Dia tidak ambil jalan bahawa bila tu dhaif kita tolak. Bukan. Bahkan didatangkan kerana apa? Kerana tujuannya nak menyatakan bahawa perkara ini sabit dan berlaku, yang mana tidak dapat dinafikan. Yang kita duduk di akhir zaman ini, bila berhadapan dengan seumpama hadis menceritakan tentang khasais serta mukjizat Nabi SAW, yang aula bagi kita ialah kita terima dan beriman dengan apa yang datang itu. Perinciannya itu dari segi riwayat-riwayat berlaku itu kita serahlah kepada ahlinya nak menentukan sama ada riwayat mana yang lebih kuat. Tapi secara umumnya kita beriman dia ini berlaku. Itulah menentukan seseorang itu beriman dan cinta pada Nabi SAW. Jadi seumpama itulah kalau kita dapati pada di sisi para awliya. Wa athbitan lil awliya karamah wa man nafaha fambidan kalamah. Di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita ini ahli sunnah juga mengisbatkan adanya berlaku karamah kepada para awliya. Isu yang baru ataupun 2-3 hari ini tentang perkara yang berlaku kepada sebahagian pada para wali, iaitu yaqazah, kita kata melihat secara jagalah. Jadi isu pertama dia kena faham yang jaga tu siapa. Yang sedar itu ialah orang yang diberi kemuliaan untuk melihat Nabi itulah. Masalah apabila kita ini tidak dapat bezakan antara mana hukum adat dengan mana hukum akad, sehingga kita menyatakan apa yang berlaku kepada ulama tu jenis penyakit psikologi, penyakit mental, penyakit khayal. Mereka tidak dapat bezakan betul khayal sungguh ke, orang isap gang khayal, orang bahar ketung, orang bahar pil jadi khayal, dengan para ulama yang diberi kemuliaan tersebut. Nampak tak? Cuba bayang kalau kita letak diri kita di kalangan pada zaman Nabi SAW. Nabi cerita pada kita, yang mana kita lihat zahir Nabi itu seorang manusia. Dia itu manusia. Dia cerita benda-benda begini atau berlaku. Apa kita nak tuduh? Tak tuduh apa? Itu yang menyebabkan sebahagian daripada Quraisy ini tidak beriman. Kata Muhammad ni manusia. Dia sihir kita. Dia tipu kita. Dia silap mata kita. Dia silap mata kita. Kata
Sehingga mereka kata ini yatim Abi Talib. Muhammad ni tidak lainlah anak yatim yang dibela oleh Abi Talib. Dia lihat dari segi sisi kemanusiaan Nabi tu. Tidak lihat Rasulullah SAW tu sebagai apa? Utusan Allah. Tak lihat khususiyah dan juga apa yang ada pada kelebihan yang Tuhan beri. Sebab itulah perkara-perkara begini kita anggap dia remeh lah, kita boleh nak guna akal kita. Ya, akal kita sebagai neraca, tapi biar dengan neraca yang betul. Sehingga kita membakul sampahkan segala benda yang datang itu. Kita letakkan hukum secara merata benda itu. Maka itu sebenarnya bukan satu penilaian yang betul terhadap apa yang berlaku daripada karamah-karamah dan kemuliaan yang Tuhan beri kepada hamba-hamba Allah ini. Jadi kita yang rasa kemampuan kita ataupun pembacaan kita ataupun ilmu kita itu tidak mampu ataupun tidak lagi cukup, maka janganlah kita berani untuk buat keputusan ataupun hukum yang jelas-jelas menyalahi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Sekadar itu sajalah untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.